setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bersama dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama membaca ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 177 hingga 181. Bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman 27, muka surat 27 insya-Allah, ataupun boleh lihat ayat-ayat yang akan kita bawakan sebentar saja lagi insya-Allah. Sebelum itu, seperti biasa, kita mengharapkan sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, kita tekan button share dulu insya-Allah. Kita kongsi-kongsikan dengan ahli keluarga dan sahabat kita. Moga-moga mereka juga insya-Allah akan dapat memperbaiki mutu kualiti bacaan Al-Quran. Baik, kita terus lihat kepada bacaan isti'azah. Baik, hamzah dan ainnya pastikan dibezakan sebutannya dengan jelas. A dengan au, ya. Pertama huruf hamzah, kedua huruf ain. Jangan dibunyikan sama-sama di antara hamzah dengan ain itu. A'u, bukan a'u ataupun a'u, ya. Yang betulnya a dengan u. A'u, dua harakat u itu, zu di hujung lidah. Billah, lafzul jalalah dibaca dengan nipis, dua harakat. Kemudian minash, nun bari atas terus naik di atas shin. Dan syai dengan syai, tapi syai, ya. Syaita, bukan syaita, ya. Syaitanir rajim, nun bari bawah terus naik di atas ra dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, ya, ma'arif sukun. Baik, insya-Allah kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, alhamdulillah, ya, insya-Allah kita terus lihat ayat 177.
Lay, jangan mula dengan lai. Bukan lai tapi lay. Laisal, sin baris atas terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Laisal birra, ikhfa di situ. Hamzah baris atas bertemu nun. Asalnya an. Kalau disebut dengan jelas, an ataupun bacaan izharnya. Tetapi bila bertemu ta jadi an dengan kadar panjang 2 harakat. Ya, kita sembunyikan di belakang ta itu dalam kadar 2 harakat. Antuwallu, lam itu bersabdu tekankan. Wujuhakum, junya dibacakan 2 harakat. Kemudian izhar syafawi, mimati bertemu qaf, jangan dipanjangkan bunyi saja kum terus masuk. Qibalal, lam baris atas di atas lam. Masyriqi wal ri-nya menjadi nipis. Jangan baca masyriqi, itu jadi tebal. Yang betulnya masyriqi wal mau, jangan mar. Ramai orang baca mar itu. Contohnya macam surah Fatihah kan, ghairil maghdu, itu salah. Yang betulnya ghairil maghdu, mau bukan mar, beza di situ. Baik. Kemudian maghribi walakin, di situ kan didengung 2 harakat, nun sabdu. Nal, nun baris atas terus naik di atas lam. Birraman, kemudian izhar syafawi bunyi saja man terus masuk. Amana billahi wal, lafzul jalalah dibaca 2 harakat. Wal yaw, jangan baca yaw tapi yaumil akhir. Jadi kalau sahabat waqaf di situ. Baik. Sebab apa ayat ini panjang, mungkin ada yang tak sampai sekejap lagi, kita terpaksa baca dengan qit'ah ya. Kemudian wal mala dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikati wal, ti nak ke wal itu jangan lambat dan buah baris atas terus naik di atas lam. Kitabi wan, dengungkan di atasnya nun sabdu 2 harakat. Kadang orang baca wan nabiyyi, itu tak betul. Yang betulnya wan nabi, dengungkan dulu di atas nun, kemudian baru tekan nabi, ya itu bersabdu nawaa, itu dia punya sendi dia tu. Kadang di situ orang terlambat nak masuk, jadi membuatkan kedengaran 2 harakat. Jadi jangan lambat nak ke wa. Nawaatal mala ala hubbih, jadi kita waqaf di situ dulu. Ya, sekejap lagi kita sambung balik daripada wa'atal mal. Baik, dengarkan dahulu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Baik, kalau sahabat-sahabat berhenti di situ. Kemudian boleh terus ambil daripada walakinnal birra. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baik, bergantung. Dia masalahnya di sini cuma sahabat-sahabat nak tahu kalau sampai di mana, bergantung masing-masing. Mungkin ada yang setengah tu tak sampai wal yaumil akhir, mungkin boleh berhenti pada masyriqi wal maghrib, kemudian terus ambil pada walakin. Yang pentingnya sedikit sebanyak sahabat-sahabat mencintai Al-Quran kena ingat, kena tahulah sedikit sebanyak, walaupun kita tak boleh mahir 100% bahasa Arab, sekurang-kurangnya perkataan-perkataan yang mudah seperti walakin, qala, illa, thumma, itu kena tahulah apa maksudnya. Kerana itu sikit sebanyak mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis apa poin yang saya bagi tahu tadi. Kalau kita nak tunggu sampai pandai bahasa Arab baru nak baca Al-Quran, sampai bila kita nak baca? Jadi jangan tunggu mahir bahasa Arab dulu, belajar sambil-sambil kita belajar membaca, belajar juga makna Al-Quran itu sendiri, supaya ianya membawa erti sebenar kenapa Al-Quran itu diturunkan. Ianya diturunkan bukan sekadar hanya untuk dibaca, tetapi untuk difahami, untuk ditatbiqkan ataupun diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi untuk kita nak amal, kita nak kena faham dulu, dan untuk nak faham kita kena baca dulu. Jadi insya-Allah kita belajar baca sambil-sambil itu kita belajar untuk memahami Al-Quran dan isi kandungannya sendiri, serta mengaplikasikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Kemudian
Kita ambil daripada wa atal mala ala hubbihi. Sekali lagi kita dengarkan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Baik, saya berhenti di situ. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih. Baik, kita teruskan. Nanti saya akan ambil daripada wa atal mal. Teruskan. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin. Baik, kalau tak sampai boleh berhenti di situ. Kalau boleh teruskan lagi, ya. Sebab ayat ini pun tidak berakhir di sini lagi, ya. Kemudian ambil daripada wal yatama. Bila dah berhenti di wal masakin itu, ambil daripada wal yatama. Wal yatama wal masakin wabnas sabi. Wab ada pantulan di situ, ya. Pastikan di situ ada khalah di situ. Wabnas sabili was li nak ke was, terus masuk wa dari atas di atas sin yang bersabdu, dan di situ dibacakan sa ilinya. Sa itu dibaca 4 atau 5 harakat. Kadang orang baca tak cukup panjang, ya. Kemudian ilina wafir, fa baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu alif lam syamsiah di situ. Riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Kalau pilih untuk waqaf, berhenti dengan zakah. Kalau sambung wa atal zakata wal, jadi ta, jangan jadi ha pula. Bila waqaf saja ta marbutah, dia bertukar menjadi ha. Wal mufuna bi'ahdihim, izhar syafawi di situ, bunyi sajahim terus masuk idza za di hujung lidah. Jelaskan, jangan bunyi a. Kalau a huruf hamzah. Ahadu. Baik, kita dengarkan. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailin. Baik, saya berhenti di situ. Saya ambil daripada wassailin. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Saya berhenti di situ. Saya ambil daripada wa aqamas salah. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baik, insyaAllah boleh, ya. Diharapnya sekejap lagi kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 177 sehingga 181. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu, insyaAllah kita teruskan. Wassa, wa bari atas terus naik di atas sad yang bersabdu, di situ alif lam syamsiah. Wassabiri, ri-nya menjadi tipis. Nafil ba, bukan ba, itu huruf ain, dan juga bukan bak huruf kaf, ba huruf hamzah. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sa dibaca 4 atau 5 harakat, ra juga dibacakan 4 atau 5 harakat. Iwahi, hai, ha pedas, ya. Jangan wahi tetapi wahi, 2 harakat. Nal ba's, last kali matikan pada makhraj huruf sin, as di tengah lidah gitu, as gitu, ya. Wahinal ba's, jadi dia lalu hamzah baru sampai ke sin. Baik, insyaAllah dengarkan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Baik, insyaAllah kita teruskan dahulu ayat seterusnya.
dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikalladzi, di hujung lidah. Nasadaqu. Baik, di situ waqaf sili afdal diteruskan. Kalau kita nak teruskan, kita teruskan saja, cuma ku-nya dibaca 2 harakat. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi terus kita masuk sehingga akhir ayat muttaqun diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'ari li sukun di situ. Ya, jangan pula kita berhenti humul muttaqun. Itu tak betul, ya. Ada yang boleh diberhenti lebih daripada 2 harakat, ada yang tak boleh lebih, ya. Bergantung kepada huruf yang terakhir dan huruf kedua terakhirnya. Baik, itu juga insya-Allah kita akan kongsikan nanti bagaimana bagi mereka yang tak faham bahasa Arab, insya-Allah dapat membaca dengan baik bila sampai pada ayat-ayat yang panjang. Baik, kita teruskan. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ayyuhal, ya tekankan. Di sini selalunya orang lakukan kesilapan. Ayyuhal itu disebut ya ayu, bukan ayu tapi ayu. Ya ayyuhalladzi, di hujung lidah. La amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, jadi waqaf dengan 2 harakat. Kemudian kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, kalau nak pilih untuk wasal sambung fil qatlal, dia lam dari atas terus naik di atas lam pada perkataan al-hurru tu. Kemudian kalau wasal begitu. Kalau waqaf berhenti di qatla terus ambil daripada al-hurru. Baik, yang pertamanya itu hamzah wasal. Sahabat-sahabat mungkin ada yang tolong tulis. Dia bukan baris fathah alif itu. Alif itu dia ada macam ditulis kepala sad di atas. Kalau sahabat-sahabat tengok Al-Quran boleh lihat dengan lebih jelas di situ. Alif itu di atasnya ada kepala sad, dia panggil hamzah wasal. Hamzah wasal dalam keadaan itu datang huruf lam, bacalah dengan baris atas. Al-hurru. Jangan baca il ataupun ul, ya. Al-hurr, ha pedas, al-hurr bil hurri wal 'abd, ada pantulan qalqalah. Du bil 'abdi wal ikhfa, di situ 2 harakat. Sa di hujung lidah. Bil 2 harakat juga ikhfa. Sa asalnya unsa, tetapi bila baca unsa jadi izhar. Di sini ikhfa jadi dengan kadar 2 harakat. Sa di hujung lidah. Kemudian ibtida pada faman man, izhar halqi di situ, sebut saja man terus masuk. Ufiya lahu min akhihi syai'un, di situ ikhfa, asalnya syai'un, tapi bila datang fa jadi 2 harakat. Fattiba'un, baik, di situ hukum iqlab. Ain tu tanwin 2 di depan. Dia tulis 1 dhammah ditemani mim kecil. Kalau dalam Al-Quran Rasam Uthmani, sahabat-sahabat jumpa tulisan macam ni, dia tulis fathah mim kecil ataupun kasrah mim kecil ataupun dhammah mim kecil. Jadi selepasnya confirm datang huruf ba, yang ini hukum iqlab. Itu cara tulisnya. Manakala nun mati dalam hukum iqlab, nunnya tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong, tetapi ditulis mim kecil yang ekornya menurun ke bawah. Itu antara perkara yang kita boleh berikan perhatian. Baik. Fattiba'u, iqlab itu maksudnya menukar bunyi nun kepada mim. Asalnya fattiba'un, tapi bila datang ba jadi dengan bibir itu sekadar macam touch begitu saja, very light mim, ya. Bil ainnya jelaskan rufi wa an, di situ ma'rufi wa fi, nak ke wa itu jangan dilambatkan. Bil ma'rufi wa ada, kemudian ilaihi bi ihsan. Baik, boleh insya-Allah, ya. Kita dengarkan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un
ihsan. Baik, insya-Allah kita teruskan dahulu. Za di hujung lidah. Zalika takhfifum. Di situ idgham bi gunnah. Dengungkan betul-betul. Fifum. Jangan pula dengung macam iqlab. Takhfifum. Itu tak betul. Dia beza dengung iqlab, dengung ikhfa dengan dengung idgham bi gunnah. Itu beza. Ya, dan juga dengung wajibul gunnah. Dia ada tingkat-tingkatan dengungnya itu. Bukan semua dengung itu sama saja. Dia ada yang nipis, yang betul-betul dengungnya itu. Macam idgham bi gunnah di sini. Takhfifum mir. Kemudian nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Di situ kalau baca satu-satu min rabbikum. Tapi dalam ilmu tajwid dia kena baca mir rabbikum. Bukan min rabbikum tapi mir rabbikum. Kemudian izhar syafawi bunyi saja kum terus masuk wa rahmah. Dengarkan. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Jadi ta marbutah bila waqaf diberikan bunyi ha. Boleh kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan insya-Allah. Semoga pertemuan ini dirahmati Allah dan jangan lupa saya mohon sahabat-sahabat menekan button share dahulu insya-Allah sebelum kita meneruskan, dan jangan lupa berikan heart dan juga thumbs up sebagai tanda sokongan untuk saya lebih terus bersemangat sambil-sambil kita belajar di belakang waterfall ini. Insya-Allah diharapnya dapat memberikan keceriaan dalam hidup kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai satu rutin amalan kita ya untuk belajar dan membaca Al-Quran insya-Allah. Baik, kita teruskan. Famani' ainnya dijelaskan. Tada dua harakat, ba'da za di hujung lidah. Likafalahu dua harakat, za di hujung lidah. Bun idhar halqi, di situ bunyi saja bun terus masuk alim. Alim, jangan baca alim. Kadang huruf hamzah dengan ain ni, sebab apa kita selalu ingatkan, memang di situlah kebanyakan orang lakukan kesilapan. Bila a dengan ain itu tidak diberikan perbezaan yang jelas, dia akan kedengaran tertukar antara satu sama lain. A bunyi a bunyi a. Kadang-kadang pada perkataan alim ni ramai yang sebut alim, manakala pada perkataan alim pula ramai yang sebut alim. Dia tertukar ya. Diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'aril sukun di situ, dan mim dimatikan. Jangan pula matikan dengan alimun. Itu tak betul. Dia kena berhenti dengan alim. Sekali mim itu diberikan tanda mati mendatang. Dengarkan. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Walakum, di situ izhar syafawi bunyi saja kum terus masuk fil qisas ha pedas hayatun. Di situ idgham bi gunnah, ta baris 2 di depan bertemu ya. Ya dibacakan 4 atau 5 harakat. Ulil jangan baca ulil, itu salah ya. Ulil lam baris bawah terus naik di atas lam yang bertanda mati. Al-babila'al bila'al, bi nak ke lam itu jangan lambat. Di situ kadang banyak orang lakukan kesilapan. Dia lambat masuk, dia didengar al-babila'al, bi itu kedengaran 2 harakat. Yang betulnya babila'al bila'al gitu ya. Lakum izhar syafawi bunyi saja kum terus masuk tattaqun. Dengarkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Baik, alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan ayat seterusnya. Dan juga mungkin sahabat-sahabat yang nak berjinak-jinak dengan ilmu tajwid ini dengar, Ustaz banyak sangat benda nak kena ingat ni satu-satu masa. Macam mana nak buat? Jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh menyertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kita akan kirimkan sebuah buku asas, buku tajwid, dan juga rakaman buku asas dan tajwid tersebut, serta mendapat bimbingan langsung daripada kami dengan menjadi ahli cepat Quran, InsyaAllah. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain.
sebagai ahli cepat Quran. Jadi bagi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran dan mendapatkan 2 buah buku tersebut serta rakamannya serta banyak lagi kelebihan sebagai ahli, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Sekarang insya-Allah pihak admin pendaftaran kami akan cuba membantunya. Baik, kita teruskan. Kutiba alaikum, alaikum idhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Idza za di hujung lidah. Hadara ahadak. Ini kenapa hati-hati. Ini kena hati-hati. Sebab apa? Semuanya itu satu harakat. Bila satu harakat, mestilah dia punya tempo harakat dia sama. Idza hadara ahadakumul. Ini kadang kalau orang yang tak mahir, memang ini tempatnya mengikut pengalaman saya, dia akan mengalami sedikit masalah di sini untuk nak memastikan dia punya sama harakat dia tu. Idza hadara ahadakumul tu ikhfa di situ 2 harakat. Taraka khairanil. Baik, di situ kita jumpa dia panggil nun wiqayah. Nun wiqayah ataupun nun wasal namanya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis. Baik. Nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Asalnya ada dianya dibacakan sebab apa nun wiqayah, nun sambung dia panggil sebab dia ada nun yang dibawakan di situ. Asalnya kalau sahabat-sahabat lihat perkataan di situ khairan, tanwin 2 di atas. Jadi saya nak bagi satu tips sahabat-sahabat, lihat kalau jumpa perkataan yang berakhir dengan tanwin, mungkin ada yang tolong tulis, ini poin penting. Ini juga poin yang saya ceritakan dalam kepada mereka menjadi ahli cepat Quran, ada video khusus tajuk ini sahaja. Jadi khairan asalnya khairan, tetapi bila sahabat-sahabat mungkin tak faham bahasa Arab, jadi tengok kalau huruf yang berakhir dengan tanwin 2 di atas ataupun di bawah ataupun di depan, sahabat-sahabat tengok selepasnya itu datang hamzah wasal atau tidak. Kalau datang hamzah wasal itu yakni huruf alif yang ada kepala sodnya itu. Jadi dibawakan nun, diberikan baris bawah. Jadi khairanil wasiyatulil. Bacanya khairanil wasiyatulil. Jangan baca khairan al-wasiyah pula ataupun khairan wasiyah. Memang keluar, dia tak keluar bunyi di situ. Dia kena baca khairanil wasiyatu lil walidah. Jadi untuk mendapatkan keterangan lanjut, insya-Allah boleh join jadi ahli cepat Quran. Di sini mungkin saya tak dapat nak ceritakan dengan detail di situ. Kita baca ayat-ayat lain dulu. Khairanil wasiyatu lil. Jangan baca lil tapi lil. Lam baris bawah bertemu lam. Kadang selalu orang baca lil walidai. Bukan lil tapi lil. Lil walidaini wal aqqa. Ada pantulan di situ, qaf bertanda mati. Rabina bil ma'ruf. Kalau pilih untuk waqaf pada ma'ruf, jadi waqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi kalau pilih untuk sambung bil ma'rufi haqqan, fi nak ke ha itu jangan lambat, kerana dia 1 harakat saja. Haqqan 'alal muttaqin, dan bunyi saja qan idhar halqi, jangan lambat terus masuk 'alal muttaqin. Baik, dengarkan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Faman, di situ hukum iqlab, nun mati bertemu ba. Tadi saya bagi tahu, tadi kita tengok contoh huruf tanwin, ya, huruf hukum iqlab. Di sini kita jumpa nun mati pula. Nun matinya tidak diberikan tanda mati dan juga tidak dibiarkan kosong. Ini saya bicara tentang Al-Quran Rasam Usmani. Cara penulisannya mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, insya-Allah, ya. Nun mati itu diberikan tanda mim kecil yang ekornya ke bawah, 2 harakat. Jangan baca faman baddalahu, tak betul. Dia kena baca faman baru masuk bad, faman baru masuk baddalahu, hu dibaca 2 harakat. Ba'dama huruf ain, ba'dama sami'ahu, hu 2 harakat. Fa in didengungkan di situ, wajibul gunnah 2 harakat. Nama dibacakan dengan 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz mufassal di situ. Is di hujung lidah, ismuhu 2 harakat. Alal ladzi, di hujung lidah.
'alal ladzina yubaddiluna. Lu dibaca 2 harakat, dan kalau pilih untuk waqaf di situ hanya diberikan tanda mati mendatang. Jangan pula kita berhenti dengan yubaddilunahu. Itu tak betul. Kalau nak baca nahu tu kita nak baca sambung. Contohnya yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Jadi kita nak sambung terus kepada in. Tapi kalau berhenti pada yubaddilunah, terus wasal ibtidak juga pada in, dengungkan 2 harakat. Nallah, lafzul jalalah dibacakan dengan tebal. Hasami'un, izhar halqi, bunyi saja on terus masuk. Alim, diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Dengarkan dan ikut bersama-sama. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Baik, alhamdulillah, insyaAllah kita akan baca bersama-sama sekarang ini daripada awal ayat 177 hingga 181. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat boleh betulkan tempat duduk. Boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik, dan juga jangan lupa yang baru bersama dengan kita, sebelum kita mulakan baca bersama-sama, diharap sahabat-sahabat dapat menekan button share jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, dan berikan saya heart dan juga thumbs up insyaAllah. Dan juga insyaAllah bagi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran untuk mendapatkan kelebihan sebagai ahli cepat Quran. Antaranya sahabat-sahabat akan dikirimkan buku asas dan tajwid ke rumah serta rakamannya, dan banyak lagi istimewaan yang lain. Baik, insyaAllah kita baca bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Teruskan. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jadi diharapnya sedikit sebanyak perkongsian saya tadi itu memberikan nilai tambah pada sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sebelum kita berakhir, diharapnya sahabat-sahabat dapat menekan button share dan berikan heart dan juga thumbs up kepada saya, insya-Allah, untuk meneruskan. Dan bagi sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat ini, sehinggalah insya-Allah kita khatam bersama-sama, boleh ikuti di hari dan waktu yang sama, iaitu setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam setiap hari, insya-Allah, untuk sama-sama kita belajar. Dan yang mana yang terlepas ayat-ayat yang sudah-sudah, boleh tonton pada video yang lalu, boleh buka dalam page Fatihah, insya-Allah. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Fatihah TV dan tekan notifikasi. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi, bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang, untuk kami bantu anda mendaftar. Jangan bimbang, tidak ada yuran komitmen bulanan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja untuk seumur hidup. Jadi bagi yang berhajat untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Kita belajar balik daripada asas. Jadi yang mana nak belajar, jadi boleh tonton video selepas ini berdurasi 2 minit untuk mengetahui lanjut tentang bagaimanakah kaedah yang digunakan untuk kita belajar bersama-sama. Juga jangan lupa lakukan latihan untuk memahirkan diri dalam bacaan Al-Quran ini. Dia perlukan banyak latihan. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap, yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu.
seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.